Kehilangan insan tersayang pasti membawa kesedihan dan menjadi titik hitam dalam kehidupan yang dilalui. Begitu juga bagi seniwati Fauziah Nawi ini, dia kehilangan anak sulungnya, Allahyarham Muhammad Firdaus Muhammad Hanif atau lebih mesra dengan panggilan Pit Hanif. Pit disahkan meninggal dunia pada 27 Oktober 2019 selepas didapati lemas ketika memancing di Sungai Jelai, Pahang. Pelakon dan juga pengarah hebat kelahiran Ipoh Perak ini kerap berkongsi rasa mengenai kasih sayang antara mereka berdua di laman media sosial. Meskipun sudah hampir setahun lebih pemergian anak kesayangannya itu, ibu ini tidak pernah berhenti berdoa, malah mengajar dia untuk lebih redha menerima ketentuan Yang Maha Esa. Baik, telah pun bersedia bersama dengan kita secara dalam talian adalah Ibu Fauziah Nawi sendiri yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, apa khabar? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Ibu, terima kasih kerana meluangkan masa. Kita memerlukan Ibu pagi ini. Kita ingin menyampaikan sedikit sebanyak inspirasi dan kekuatan kepada semua ibu kita difahamkannya. Ibu sendiri pun berkongsi di laman Instagram sedih melihat ibu-ibu sekarang ni tak dapat berjumpa dengan anak mereka dan kita dalam keadaan yang sangat sukar ketika ini, khususnya bagi mereka yang sedang menghadapi situasi di mana mereka mungkin akan kehilangan ahli keluarga yang tersayang. Mungkin ibu nak bagi sedikit kekuatan dan mungkin perkongsian bagaimana ibu menjadi kuat seperti ini, ibu. Sebenarnya kalau nak cakap kita kuat ni memang tak kuat. Ibu tak kuat hanya kerana bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ibu kuat. Tetapi apa yang menjadikan kami kuat, saya kuat, menantu saya kuat, cucu-cucu saya kuat dan adik Pit kuat kerana kami menerimanya. Kan? Satu perkara yang dalam keluarga kami ialah kerana kami semua orang production. Jadi kami selalu berpisah. Dan kami memang tak mengganggu kalau salah seorang sedang berada di lokasi untuk berapa lama pun kita takkan ganggu. Sehinggalah dia balik ataupun kami jarang bercerita pun tentang kerja kami di rumah. Bila kami jumpa, kami bercerita tentang apa yang patut kami ceritalah. Kerja kita tak kacau. Tapi Alhamdulillah, anak-anak Pit pun, budak-budak tu selalu cakap, kita selalu rasa ayah ada lagi yang sebenarnya ayah pergi syuting, lambat balik. Dan itu mungkin yang menjadikan kami agak boleh menerima keadaan. Tapi pada saya sebagai orang kita beragama Islam, kita kena menerima qada dan qadar itu, menerima dengan hati yang lapang dan bohong kalau orang kata ibu tak sedih. Ibu memang sentiasa mengingati anak ibu dan satu perkara yang ibu selalu pegang, cakap Ustaz, ialah doa seorang ibu itu tidak ada apa orang kata tabir, kan? Betul. Dan jadi itulah tugas seorang mak, seorang ibu. Jadi sebagai seorang mak pada Pit tu, ibu selalu cakap, ya Allah, aku bersyukur engkau pinjamkan anak aku walaupun tak sampai 43 tahun tapi dah dapat rasa. Pit seorang anak yang sentiasa cuba menghiburkan. Dia suka bergurau. Dia bukan dia tak ada, dia punya flaws tu ada. Tetapi kita bila dah tak ada macam ni, kita lupakan segala-galanya. Kita hanya memikirkan tentang kebaikan dia. Dan ini yang kita terapkan pada anak-anak dia, dan isteri dia pun sangat kuat menerima keadaan tu. Dia merasakan ini adalah yang terbaik untuk dia, yang Allah telah tentukan untuk kita. Dan bila kita dapat menerima keadaan itu dengan dada yang lapang walaupun hati pedih, insya-Allah Allah itu akan memudahkan kita dalam melalui suasana ataupun musibah yang kita terima ini. Itu dan kenapa Fauziah Nawi ni asyik menulis tentang anak dia. Ini antara salah satu terapi untuk ibu. Setuju? Kerana sebab ibu tak jumpa dia lepas raya haji, kita dah tak jumpa langsung. Kan? Itu cara ibu bercerita
Sebab Pit suka bercerita. Dia kalau balik kerja, kalau pukul 2 pagi pun dia akan call. Dia kata, Mama boleh jumpa ke Mama tidur ke tak? Dia akan datang. Kami akan bercerita. Dia akan bercerita tentang kerja dia. Kata macam mana keadaan kerja, macam mana keadaan hidup. Dia akan bercerita lah. Dan dia tolong sapu-sapu depan rumah saya. Jadi saya simpan perkara-perkara yang indah itu kan. Ya, betul. Dan dengan menulis itu saya rasa saya dapat berbual dengan dia kan. Saya bercerita dengan dia dan ini mengurangkan rasa pedih saya dan menghilangkan kuranglah rindu tu kan. Jadi pada saya sekarang untuk semua orang, Allah nak mengajar kita sesuatu. Sementara kita ada seseorang yang kita sayang ada di depan ke kita sekarang, di depan kita, sayangilah. Selalulah berkomunikasi, berbual, bercakap dengan baik-baik kerana bila keadaan yang di mana sampainya ajal itu yang kita tak boleh lagi nak tolak dan saat itu kita akan menyesal. Kerana kita tak akan dapat jumpa lagi. Kerana bila berpisah kerana cangkul dan tanah ni memang kita dah tak boleh nak buat apa. Kan? Setuju. Ibu mungkin sebab saya percaya dengan penceritaan ni pun sebagai salah satu terapi lah untuk berkongsi kan. Ibu dah hampir 2 tahun, saya percaya mungkin kalau nak dipilih lah sebagai seorang ibu, naluri keibuan ni mungkin sukar nak digambarkan. Memang selalu orang cakap tapi hanya ibu saja yang tahu kan. Perkara yang paling dirindui ibu kalau boleh dikongsikan bersama dengan kami. Perkara yang ibu rindu ialah gurau senda dia. Dan dia seorang yang bila ibu cakap kita ada masalah, dia akan cakap, Mama don't worry, settle. Kan? Dia memang macam tu. Dia memang macam tu. Dan dia pada dia segala-galanya boleh akan terlerai. Mama don't worry. Mama yang cakap Tuhan tak tidur. Mama yang cakap hidup kita kena percaya dan yakin Allah itu sentiasa ada. Itu Pit. Dan dia selalu akan cakap, Mama, apa nak baca ya Mama kalau kita buat macam ni. Jadi rupanya segala-gala yang saya ajar dia, rupanya itu menjadi pegangan dia lah. Kan? Dan saya selalu risau kerana dia tak pandai mengaji, tak pandai apa. Rupanya adik dia kata, Mama, why you worry? Abang Pit boleh ngaji. Dan in fact, kawan-kawan dia selalu cakap, Mama don't worry, he's so special. So pada saya, Alhamdulillah kan. Alhamdulillah, saya selalu risau, saya selalu pesan dekat dia, kau kena pandai mengaji Pit. Kalau Mama tak ada nanti macam mana kau nak ngajikan untuk Mama. Dia selalu, dia tak jawab apa, dia hanya senyum. Dan akhir sekali dia pernah cakap kat saya, Mama, Pit pernah mimpi yang Pit boleh ngaji Quran dengan bagus. Pit senyum, tapi bila bangun Pit tahu Pit tak pandai mengaji sangat macam orang lain, Pit sedih. Jadi pada saya, Alhamdulillah, anak saya sedar benda-benda ini sangat penting dalam hidup sebagai seorang Islam lah, seorang Muslim. Dan perkara yang paling saya miss ialah bila dia musik saya, halo, Cik Poja, Manma, itu cara dia panggil saya lah. Dan dia suka saya bercerita dia suka saya cerita tentang jok-jok yang saya selalu cerita. Dan saya harus mengulang banyak kali akan, Ma cerita jok tu, Ma cerita jok. Dah banyak kali dengar dah, Pit. Dia suka dengar apa saya cakap. Kan? Dan dia selalu pegang apa yang saya cakap rupanya. Dan saat yang paling sedih itulah bila saya dapat tahu dia tak ada. Dan semua orang kata, Mama don't worry, Pit is a good swimmer. Tapi saya terus cakap, tak. Anak aku dah tak ada kan. Dan waktu itu saya bersyukur sebab saya tak sampai nak pingsan-pingsan ke apa ke. Tapi saya ni dah banyak sangat. Cuma satu mungkinlah kekesalan saya atau kekecewaan saya itu ialah arwah mak, arwah bapa, arwah suami meninggal semua depan saya. Kecuali Pit. Itu saja. Jadi cuma saya terima jenazahnya yang masih cantik. Saya punya susah hati kalau sebab anak saya lebih daripada 27 jam dalam air kan. Saya membayangkan yang buruk. Tapi Alhamdulillah, Allah itu sangat baik. Allah itu mengasihi Pit Muhammad Firdaus dengan baik. Dan pada semua yang kehilangan, kita dah tak boleh nak buat apa. Tetapi satu perkara yang boleh kita buat ialah mengingati mereka, menghadiahkan mereka bacaan ayat-ayat suci yang saya tahulah itu yang ustaz saya cakap kan.
Baik. Jadi itu saja yang membuatkan hati saya okey, dan saya selalu kata anak aku pergi syuting nanti dia balik. Betul. Itu je. Ibu, Tapi bukan bermakna saya tak boleh Tak terima. terima. Ya, Orang betul, selalu cakap faham. Kita ibu reda. kena reda. Betul. Ya. Saya reda. Saya kata kalau saya tak reda, saya tak sabar, adakah anak saya hidup balik? Tak. Baik. Hanya seorang yang melalui musibah ini saja yang faham. Faham. Saya Setuju. Jadi faham. kita yang melihat apa yang kita patut buat ialah memberi mereka sokongan. Betul. Jangan cakap yang bukan-bukan. Jangan. Kita buat pada ya. Lah. Ibu, Ya. kita nak ucapkan terima kasih kepada Ibu. Kalau boleh kita nak dengar panjang lagi penceritaan Ibu, sangat memberikan inspirasi untuk kita kekal Betul. kuat. Ibu seorang yang reda. Kita harapkan Ibu terus memberikan kekuatan kepada semua. Kita mendengar cerita Ibu ni, kita sangat berterima kasih lah. Ya, Ibu nanti kita Ya. hubungi lagi ya. Jaga diri. InsyaAllah semua jaga diri ya. Jaga diri, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Itu dia Ibu Fauzah Nawi bercerita berkenaan dengan, saya kira ini perkongsian yang sangat baik lah sebab Ya. sekarang dengan pandemik COVID-19 ramai yang tidak dapat berjumpa bersama dengan keluarga, ibu dan bapa, adik-beradik sekalipun. Jadi mungkin perkongsian yang sangat berguna untuk kita sama hadam dan terima. Okey, kita nak berehat seketika. Betul. Selepas ini kita akan nak bercakap pula dari perspektif anak pula, bagaimana hak penjagaan dan juga psikososial bagaimana boleh dijaga. Hidupkan pagi anda bersama kami di Malaysia hari ini.